Positif Pagi kembali lagi bersama dengan Cik Kim seperti biasa pada pagi Isnin, dan pagi ini kita akan bincangkan sesuatu yang agak berbeza. Ini khusus untuk awak, Terence. Saya pula. Ya. Sebab semua topik Cik Kim khusus untuk saya. Tak ada kan khusus untuk awak. yang ni memang istimewa sikit. Sebab saya dengar khabar Cik Kim memang merancanakannya untuk Terence. Sebab kita nak bercakap tentang urus konflik diri, Cik Kim. Urus konflik diri, kita cakap pasal konflik diri, maknanya seseorang tu, okey, Cik Kim terangkan. Maksudnya apa urus konflik diri tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Terence, Rina? Oh, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, bila sebut konflik tadi, Rina tengok saya dan gelak. Okey, baik, Alhamdulillah. Terima kasih para penonton sekalian yang dirahmati Allah sekalian. So, hari ini kita nak bincang berkaitan dengan konflik ni. Okey. Ramai orang tertanya-tanya bagaimana untuk menyelesaikan konflik diri dia kat luar. Sehingga kan ramai juga kalangan mereka masuk ke kelas, bengkel, seminar dan sebagainya untuk mencari macam mana nak selesai konflik diri ni. Konflik pada diri sendiri, konflik pada orang dan sebagainya. Akhirnya pada hari ini kita akan bentangkan dan bercerita berkaitan bagaimana untuk melihat apa itu konflik, jenis-jenis konflik dan bagaimana nak selesai dengan mudah. Dan akhirnya bila kita belajar dalam beberapa minit ni, kita tahu bahawa kita kena urus konflik dengan simple dan santai. Apa dia konflik diri tu? Apa itu konflik diri? Yang asalnya. Adakah saya rasa macam saya ni bukan diri saya. Saya ialah seorang yang lain. Saya sedang melakonkan watak seseorang. Adakah macam tu atau macam mana? Baik. Okey, kita tengok dulu objektif. Apakah objektif pada hari ini? Tahu apa itu konflik dan jenis-jenis konflik. So bila kita melihat tadi, saya tengok sempatlah dalam waktu memandu tadi, tengok ada beberapa ayat daripada rakan-rakan. Dia kata, selamat pagi, doakan saya kerana hati saya gelisah hari ini. Kita akan tengok, gelisah tu masuk kat konflik ke atau macam mana. And then yang kedua, cara nak selesaikan konflik diri. Ramai orang tak tahu cara. Mungkin tahu cara, namun tak tahu kaedah nak melaksana bagaimana. Dan yang ketiga, sedar kepentingan urus konflik diri. Baik, kita akan lihat. Okey. Apa itu konflik? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama, konflik itu adalah satu pertembungan. Terlihat di sini. Itu konflik tu. Pertembungan. Itu konflik ke tu? Tu aplikasi yang konflik tu. Okay. Pertembungan. Ya. Satu bentuk pertembungan. Pertembungan dari sudut idea, perasaan. Okey. So, kebanyakan kita bertembung dari sudut apa? Dari sudut ideanya. Idea, perasaan. Namun, yang paling ketara, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, yang paling ketara adalah pertembungan perasaan. Emotion. Kalau idea, okey lagi, boleh lagi negosiasi. Tapi perasaan ni dalaman. Inside from your heart. Daripada dalaman. Orang memendam rasa, dek kena konflik dan sebagainya. Sebab tu, tuan-tuan puan yang rahmati Allah, urus konflik dengan baik dan melihat konflik itu dengan lebih luas. Sebab tu kita bila melihat ada beberapa bentuk jenis-jenis konflik. Okey, cuba Rina tengok apa yang pertama apa? Isikan tempat kosong. Dalaman. Sila. Dalaman. Good. Okey. Dalaman. Konflik dalaman. Anak murid luaran. Pandai. Luaran. Anak murid siapa aku tak tahulah tu. Kan. Okey, kemudian Kejap, hampir, kejap. Hampir. Kandung. Kandung. Kandung lain. Kandung. Salah pula. Kandungan. Ada betul. Cik Kim yang konflik. Ni apa ni? Kim. Hibernasi. Hubungan. Balance ni, aduh. Saya dah kata dia fail, dia ada konflik ni. Pusingan bonus. Ya. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Ada beberapa 4 jenis konflik yang kita lihat. Pertama, dalaman. Konflik pada diri. Okey, konflik pada diri ni adalah amat susah kalau ada orang mencari diri dalam diri. Soalnya tuan-tuan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, ramai orang tercari-cari apa yang ada dalam diri dia. Tak tahu apa benda. Bila kita tanya, apa yang awak nak dari hidup awak? Saya tak tahu nak apa. Konflik tu. Saya tak tahu. So, itu yang awak tahu. Yang awak tahu apa? Kemudian, luaran. Konflik luaran. Ini luaran punya konflik. Okey, macam isu-isu luaran dan sebagainya. Contoh. And then, kandungan. Kandungan ini, jenis konflik kandungan ini, dia melihat dari sudut fokus
konflik kandungan adalah pada bagaimana nak menyelesaikan isunya. Contoh, macam isu GST. Kita faham, tuan-tuan perempuan rahmat Allah, GST adalah satu isu yang amat hangat. It's okay. Never mind. Yang penting adalah, kita melihat, dari sisi kandungan, isu itu adalah bagaimana untuk selesaikan. Bagaimana untuk selesaikannya. Dan selesaikannya ada dua. Satu dari sudut, daripada sudut atasan. Okey. Dan bawahan. Atasan adalah dari sudut government lah. Okey, dan bawahan adalah sudut warga Malaysia. So kalau kita lihat isu kandungan, bagaimana cara nak selesai itu dengan negotiate yang betul, alhamdulillah. Dia akan jadi trigger motivation yang paling tinggi. Motivasi yang paling tinggi. Okey? Berbanding dengan konflik hubungan. Konflik hubungan ni adalah paling susah sekali. Saya pernah menghadapi satu konflik hubungan dengan seseorang. Sampai 2 minggu tak bercakap tak apa. Jadinya hubungan ni berkait dengan emosi. Yang ni banyak merugikan kita. Sebab buang masa. Penat. Okey, sebut dia penat lagi. Sakit kepala. Ya, sakit kepala, setuju. Good. Banyak pengalaman ni. Lagi? Lagi macam mana? Rasa nak lempang. Rasa lempang orang dan sebagainya. Dahsyat. So, bila jadi macam ni, dia akan jadi konflik, become stress, become anger, become pain. Rasa sakit. Sakit di mana? Sini tuan-tuan perempuan. Sakit di otak, sakit di perasaan dan sakit seluruh tubuh badan. Okay. Jadi manifestasinya secara luaran meskipun ia dari segi emosi. Benar. Wow. Kalau tengok kan ada konflik dalaman, kata Cik Kim tadi, maknanya kita sendiri pun ada masalah nak mengenal pasti masalah kita sendiri, nak mencari diri kita semua kan. Luaran tu ialah dengan orang-orang di luar kita lah, di sekeliling kita lah. Kandungan itu ialah apabila kita nak menyelesaikan sesuatu dan kita berkonflik dalam nak menyelesaikannya. Dan hubungan ialah emosi. Saya rasa Terence dia konflik dalaman. Kadang-kadang dia datang pagi-pagi kan macam where is Terence dah? Lepas habis siaran ni dia akan bagi bil nasihat. Mana Terence? Terence tanya. Saya pun rasa macam Terence mencari dirinya sendiri, Cik Kim. Ini yang dulu betul saya mencari diri sebab saya. Ramai datang ke klinik saya, bertemu dengan saya, dia kata, Cik Kim, saya sedang mencari diri saya. Saya bertanya, awak sedang mencari diri awak? Diri awak itu macam mana tu? Diri yang macam mana maksud awak? Kan? So dia blur. Lepas tu, saya sebenarnya duduk sini tak tahu apa benda. Itu yang awak tak tahu, yang awak tahu apa? Sebenarnya, habis keluar. Sebenarnya ni saya ada masalah dengan suami saya. Suami saya gini. Beli barang banyak, benda semua. Lepas tu minta saya bayar. Itulah dia konfliknya. Nah, konflik tu. Dengan keadaan ekonomi yang kurang stabil. Beli bandar yang banyak. Beli barang yang banyak. Nak membayarnya fikir 2-3 kali macam mana ni. Sebab tu ada satu cerita. Best cerita ni kalau tengok. Nasi ikan masin tak silap ya. Okay? Memang kedekut gila si suami. Tiap-tiap hari hidangkan isteri yang sedang hamil itu nasi putih dengan ikan kering. Rupanya dia nak berjimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia nak jimat. So menimbulkan satu konflik juga. Sehingga satu ketika si isteri kata, bang, baby ni mengidam nak makan steak. Steak. So dialah kepala si suami macam mana ni? Steak ke? Duit ni nak simpan, nak bayar tanah dekat kampung sebelum tergadai dan sebagainya. Dia fikir-fikir tak apalah. Bincang dengan kawan-kawan, akhirnya konflik tu selesai. Dibawa lah pergi isteri dia makan. Tapi dia makan, bagusnya tepi hotel. Tepi hotel dihiaskan delight dinner. Oh, si isteri rasa, wow, walaupun tak masuk dalam hotel. Selesai konflik tu. Yang kalau macam kandungan ini, konflik kandungan ni, okey, ataupun konflik dalaman contoh. Konflik dalaman. Contoh seseorang tu rasa sakit badan dia, tiba-tiba rasa dada dia sakit kerana isap uhuh. Namun dia tak nak pergi jumpa dengan doktor langsung. Tak nak pergi dah. Suruh pergi, tak nak pergi saya tak nak pergi. Tapi dia pergi bomoh. Dan dia lebih percaya bahawa, sakit aku ini kerana buatan orang. Ini dalaman kepercayaan. Konflik kepercayaan ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bahaya. Kalau tidak dibendung
dengan segera. Baik, seperti biasa kita akan buka talian kepada anda yang mungkin mempunyai persoalan tentang konflik peribadi yang sedang anda hadapi ketika ini, sama ada dalaman, luaran, kandungan, hubungan dan sebagainya. Hubungi kami 03-2282-8578 atau 8579. Kalau ada simptom-simptom yang saya sebutkan pada Terence tadi, kalau anda alami juga. Hubungan tadi itu simptom kepada macam mana pula? Kalau nak lem orang semua tu. Kalau ada simptom yang tu pun boleh hubungi kami juga. Kita nak kena tanya pada Cik Kim, macam mana cara nak menyelesaikannya, Cik Kim? Okey, kita pergi pada dua tuan-tuan yang Allah, ada dua. Okey. Pertama, dari sudut kalau as a Muslim, dari sudut Islam, dari sudut psikologi moden. So dari Islam ni, saya harap tuan-tuan kita balik pada Allah Ta'ala, taubatlah. Bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku rasa ketenangan jiwa, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku taubat, ya Allah. Kerana taubat ni kau benar-benar berikan sesuatu. Leraikan aku punya konflik, tuan-tuan. Leraikan, ya Allah, konflik aku dengan orang lain. Konflik dengan diri aku, leraikan dah. Sebab bila tak lerai, dia akan jadi dua masalah. Dia konflik ni akan pergi pada batin dengan fizikal. Batin dia lahir dari mulut dia akan bercakap asyik mengumpat. Tak habis-habis. Orang-orang yang mengumpat, tuan-tuan perempuan rahmat Allah, orang luar sana yang ramai dekat England ke mana ramai mengumpat, tuan-tuan perempuan, harus jaga mulut dia. Kerana ramai umpatan itu akan menjadikan konflik dalam diri dia. Dan dari sudut psikologi, pergilah sama ada menyelesaikan dari sudut ke kaunseling ataupun orang-orang yang pakar dalam bidang menyelesaikan isu konflik dalam diri. Baik, kita ada pemanggil dari Sabah. Ya, Lagi di bawah Bayu, kita cuba bantu anda. Hello. Hello. Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan. Siapa di talian? Nida. Lida, silakan Lida. Sila. Macam mana ya? Tanya saja. It's okay. Macam mana tu? Silakan. Terangkan pada saya. Kakak ipar saya ada pembantu rumah. Teruskan. Teruskan. Jadi pembantu ini menyibuk dengan hal-hal budak-budak ni. Dia banyak pengaruh negatif. So, yang terkesan sudah ada berapa orang. Jadi saya tak nak yang lain-lain, yang adik-adik ni pun samalah pengaruh dengan negatif-negatif ni. Pengaruh yang macam mana, Pemida? Macam mana maksudnya? Ada yang suka skip. Yang satu lagi laki-laki dia hilang minat belajar. Okay. So, pengaruh tu sangat selaru lah. Baru pembantu rumah tu bukan saya yang gaji, jadi saya tidak boleh henti tukar. So kalau dalam situasi ni, apa yang Puan inginkan sebenarnya? Puan nak Saya inginkan seseorang macam pembantu tu, janganlah macam tu. So macam mana cara dia untuk pengaruh dia supaya tidak buat lagi macam tu. So bagaimana Puan selalu berhubung dengan individu tersebut? Saya kadang-kadang ke sana bergaul dengan budak-budak tu supaya nampak dia lah. dapat supaya kita tahu apa macam mana budak-budak ni, jadi kita tahu nak beri apa yang beri macam layanan yang positif. So saya jarang ke sana, jadi macam mana dia macam bertembung pengaruh negatif dengan positif, negatif yang kerap dan positif yang jarang-jarang. Okey, baik. Jadi macam mana ke penyelesaian dia untuk tolonglah, tak maulah benda-benda negatif kita pengaruh kanak-kanak ni. Kalau you tidak banyak ilmu, jangan dekati budak-budak tu untuk pengaruh yang negatif. Baik. Terima kasih, Puan Mida. Terima kasih. Ni Puan Mida pun ada konflik juga sebab dia nak tegur, katanya bukan pembantu rumah dia, pembantu rumah kakaknya. Jadi susahlah nak menegur, nak tukar ke, nak buat apa. Tapi dia dah nampak ada kesan kepada anak-anak saudara tu. Okay. Baik. Pertama, tuan-tuan rahmat Allah, sebelum kita nak pergi intervention ataupun kita nak masuk menegur secara direct terus, masuklah dalam dunia dia dulu. Masuk dalam dunia. Maksudnya masuk dalam dunia, dalam kepala dia. Dalam otak dia, apa benda yang menjadikan dia jadi macam tu? Faham dulu, apa pasal? Rapat dengan pembantu rumah tersebut, tengok caranya berborak. Dari sudut itu kita dapat tahu, macam ni. Bila kita dah tahu behavior dia, macam mana kita nak event menggunakan teknik dan kaedah dia. Ini dalam NLP disebut repo dulu dengan orang macam tu. Kita tak boleh masuk terus macam tu.
Repo dengan dia, repo, borak-borak dengan dia, apa khabar macam mana. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan, kita tak mungkin orang itu ada masalah tersendiri sehingga terlampau negatif dalam pemikirannya. Okey? Jadinya bagaimana kita nak selesaikan tu, berdamping dengan dia pertama. Cara pertama damping dengan dia. Repo, katakan kalau tengah bercakap dengan dia, tiba-tiba dia bercakap tangan dia bergerak begini. So, lepas 3 saat kita pun bergerakkan sama. Sama, dendangan komunikasi itu sama. Bila sama, senang kita nak masuk macam mana cara nak menegur dengan baik. Ni, benda ni kita kena faham ni. Apa dalam otak dia jadi macam tu. Bila jadi macam tu, apa yang efek pada anak-anak tu? Bagaimana? Pendidikan dia ke, pengalaman masa kecil dia ke, pengalaman dia ke. Kadang-kadang orang ni terbentuk persepsi dia kerana pengalaman yang lepas. Gitu. Dan disebut juga kaedah mengatasi konflik kita hari ini dengan konsep ataupun kaedah NLP tadi yang Cik Kim sebutkan tadi. NLP tu apa, Cik Kim? Macam mana? NLP, penerangan tentang apa itu NLP. Contoh, apa itu NLP? Neuro Linguistic Programming. Ini bagaimana kita nak memprogram balik pemikiran kita, cara kita bercakap dan cara kita bertindak. Dengan erti kata paling mudah, NLP adalah satu ilmu bagaimana untuk memprogram balik minda kita, perasaan kita dan tindakan kita dengan menggunakan pattern-pattern language yang tersendiri. Dan dia ada cara bagaimana nak merapati orang kurang daripada 30 saat. Supaya senanglah kalau kita nak berhubung orang tu rapat, dah boleh tahu apa benda. Macam mana nak masuk dengan cepat. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Hello. Silakan. Hello. Hello. Ya. Hello. Ya, hello. Siapa di talian? Tajul dari Kota Bersabak. Okey, Silakan, Cik Tajul. Saya mau bertanya kepada yang Cik Kim. mengenai kenapa manusia ini suka mengambil berat tentang kehidupan manusia. Kadang-kadang kalau kita memikir masalah, kalau orang selalu cerita kita, kalau kita pikir cerita dalaman kita, kadang-kadang itulah mengakibatkan kita kadang-kadang membawa penyakit, tidak senang uli mencari kehidupan, kadang-kadang gagal. Kegagalan ada menimpa kepada diri kita. Itu saya yang aku tanya pada pagi ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Cik Tajul. Okey, baik. Terima kasih, Cik Tajul. Kita akan cuba bantu. Terus saksikan siaran ini. Sebelum kita ambil tahu hal orang, ambil tahu hal diri sendiri. Sebab banyak berkaitan dengan diri ni, banyak ni. Diri kita banyak konflik, banyak stres tapi tak tahu apa benda. Jadi tuan-tuan puan-puan Allah, jangan ambil tahu lah hal orang. Ambil tahu hal diri sendiri dulu. Diri sendiri nak kena betul dulu. Cara fikir macam mana, cara melihat, contoh melihat isu GST katakan. Ada orang melihat dengan cara begini, ada orang cakap begini. Jadi kalau kita tengok dari isu konfliknya, dia pergi pada kandungan, kita pergi pada selesaikan masalah. Macam mana kalau barang ni harga ni begini, lebih gini, macam mana cara nak selesai? Kalau macam ni, nak beli ke tak beli? Jangan beli. Kalau tak nak beli, sudahlah. Itu atas kita. Atas kita, tuan-tuan puan. Atas diri kita lah. So, pilihan itu atas tangan kita. Nak beli, tak nak beli, sudah. Selesai kan? Yang kita nak rumit kepala otak pening-pening. Allah pening. Banyaknya, tingginya harga, pening. Status Facebook panjang lebar. Belum beli lagi panjang lebar. Bagi tadi saya tengok Allah kesian kawan-kawan kita. Maka tuan-tuan puan, akhirnya tuan-tuan, pergilah pada pertama, balik pada Islam, taubat. Berkemungkinan cara-cara kita berkomunikasi itu menimbulkan banyak konflik. Kedua, pergi pada orang-orang yang pakar. Psikologis kita ada, psikiatris kita ada, kaunselor ada, NLP ada, hipnoterapis ada. Pergi. Rina ada. Rina pun ada. Terence jangan risau ya. Baik. Dan jangan risau. InsyaAllah tuan-tuan, jika kita positifkan minda kita, positifkan perasaan kita dan positifkan tindak kita, insyaAllah selesai masalah kita. Kesimpulan sedikit, Cik Kim, untuk kita singkapkan topik yang baru saja kita perbincangkan sepanjang siaran tadi. Kerana saya difahamkan sebenarnya banyak lagi. Pengesannya banyak. Cuma mungkin kita akan bawa pada minggu hadapan kita akan bawa nanti pada minggu depan. Bagaimana nak menyelesaikan menggunakan teknik yang cepat. Jangan risau, Terence. Ada teknik cepat. So, daripada perbincangan kita tadi, Terence, apa yang Terence boleh dapat simpulkan? Yang pertama, kalau ada konflik dalaman, kita kena selesai dahulu. Selesai. Fokus pada
diri kita, jangan cari konflik yang berada di luar. Baik Rina. Baik, kita berakhir di sini. Hai. Tak boleh. Kena ada kesimpulan Rina juga. Kesimpulan, selesaikan diri. Jangan nak lem je Rina. Saya nak cakap yang itulah kesimpulan dia, kita kena selesaikan. Okey. Apa tu? Tengok yang kedua. Selesai. Alamak, Ini tiru cikgu. Maksudnya kita, apa pun. Cikgu, kita jangan lari dari masalah tu. Ya. Kita kena hadapi, depani macam tu. Makin kita lari daripada masalah kita, makin masalah datang kepada kita. Maka tanyakan satu soalan, apa pentingnya masalah dan konflik itu pada diri aku? Pertama, banyak benda yang kita dapat. Okey, antara itu, apa benda? That's why tuan-tuan puan rahmati Allah, tenang dan sabar. Tunggu penyelesaian yang shortcut pada minggu hadapan. InsyaAllah. Terima kasih Cik Kim kerana bersama kami dan terima kasih kepada anda juga yang menonton dengan setia. Setiap kali kita membawa positif pagi ini ke udara bersama dengan Cik Kim. Dan untuk anda yang akan ikuti siaran di minggu hadapan, kita akan saksikan bahagian kedua tentang penyelesaian konflik dalam diri. Secara ringkas.